Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 128, perihal amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Wahai saudaraku, hendaklah anda menyuruh berbuat ma'ruf, iaitu kebaikan, dan melarang dari berbuat mungkar, iaitu kemungkaran, kerana dia itu adalah kemuncak dan sumber daripada semua urusan agama. Kerana itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan semua kitabnya dan mengutuskan sekalian rasulnya. Wajib hukumnya kerja ini telah disepakati oleh semua para ulama kaum muslimin, bergantung kepada nas-nasnya yang jelas dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang menyuruh kita menjalankan perintah ini dan mengancam dari meninggalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyifatkan kaum muslimin, kaum mukminin dalam banyak tempat dari kitabnya dengan perintah menyuruh berbuat yang baik dan melarang dari yang jahat. Malah dia telah mendahulukan sifat mereka di sesetengah tempat dari keimanan. Bahkan di tempat lain dari mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, dengan firman-Nya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dituruni laknat ke atas orang-orang yang kafir dari kaum Bani Israel menerusi lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka menderhakai dan mereka melanggar batas. Mereka itu tiada mencegah kemungkaran yang mereka lakukan, maka adalah sangat buruk sekali apa yang mereka lakukan itu. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan penganiayaan di antara kamu khususnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran dilakukan, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tiada terdaya, maka dengan lisannya, dan jika tiada terdaya juga, maka dengan hatinya, dan itulah iaitu contohnya orang yang paling lemah imannya. Berkata beliau, selawat dan salam ke atasnya, والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. Demi jiwaku yang berada dalam tangannya, hendaklah kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah diri dari berbuat mungkar,
ataupun kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan siksa ke atas kamu. Kemudian apabila kamu memohonnya pula, tidak lagi dia akan mengkabulkan kamu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Bukan dari golongan kami siapa yang tiada menghormati yang kecil di antara kami dan menghormati orang tua di antara kami, dan menyuruh berbuat yang baik dan melarang dari berbuat yang mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar fardu kifayah, dan ketahuilah bahawa menyuruh berbuat baik dan melarang dari berbuat mungkar adalah fardu kifayah. Jika setengah dari kita melaksanakan tugasnya, nescaya akan gugurlah dosa dari yang lain, dan terkhususlah pahalanya bagi siapa yang menjalankan tugas itu sahaja. Tetapi jika tiada seorang pun yang menjalankan tugas ini, maka tertanggunglah dosanya ke atas semua orang yang mengetahui tentangnya dan yang berkuasa untuk menghilangkannya ataupun menegahnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sampaikan kita sehingga berada di bahagian terakhir daripada Ramadan. Kita telah berada pada hari yang ke-24 daripada Ramadan. Berbaki kepada kita daripada hari-hari ganjil ada 25 malam ni, 27 Khamis malam Jumaat, 29 Sabtu malam Ahad, dan kemudian malam raya untuk yang diharapkan berlakunya malam Lailatul Qadar. Akan tetapi sebaiknya untuk kita menghidupkan 10 malam terakhir ini, yang mana disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir ni baginda tak tidur. 10 malam terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam tak tidur. Dan ramai juga orang-orang yang memang bahkan di sebahagian tempat mereka tak tidur di waktu malam, akan tetapi tidur di waktu siang. Tapi ada juga di kalangan yang special yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hatta siang malam tak tidur, dihidupkan dengan qiyamul lail. Siang pun mereka tak tidur, hidupkan dengan majlis-majlis ilmu dan sebagainya. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk mengurangkan tidur. Kalau kita tak mampu untuk nak meninggalkan tidur sama sekali, maka kita cuba untuk kurangkan tidur dan lebihkan ibadah kita pada 10 malam yang terakhir. Kita punya last kopek untuk nak menunjukkan seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah, arullah min anfusikum khaira, tunjukkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala semangat kamu untuk melakukan kebaikan. La ilaha illallah. Dan kata Imam Haddad, kalau 10 malam terakhir ataupun malam-malam ganjil itu bertembung dengan Khamis malam Jumaat, maka Lailatul Qadar diharapkan untuk berlaku pada malam tersebut. Dan alhamdulillah tahun ni Khamis malam Jumaat adalah malam ke-27. Dan dalam khutbah minggu lepas disebutkan yakni malam ke-27 tu banyak juga ulama yang merasakan malam 27 malam Lailatul Qadar. Jadi antara banyak malam-malam ganjil, 27 tu diberatkan. Dahlah 27 tu special, lepas tu jatuh pula malam Khamis malam Jumaat. Maksudnya kalau kita boleh, Khamis malam Jumaat tu kita all out lah kalau boleh, daripada ibadah kita, daripada qiyamul lail kita, daripada bacaan Al-Quran kita, daripada sedekah kita, daripada segala apa yang daripada doa kita, daripada munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba sebanyak mungkin untuk menghidupkan malam tersebut. Begitu juga dengan malam-malam yang lain. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi di sini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita tentang kepentingan amar ma'ruf dan nahi munkar. Disebutkan bahawa amar ma'ruf dan nahi munkar ni seakan-akan tulang belakang kepada agama. Asas untuk nak menghidupkan agama ataupun terhidupnya agama Islam ini adalah dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga
Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan bahawa kalau Allah Subhanahu wa taala tak turunkan ayat surah lain melainkan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr lakafar. Ayat tu surah itu sudah cukup untuk memberitahu kita akan kepentingan ingat mengingati satu dengan yang lain. Kerana apa? Dengan kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran, maka dengan asbab itu akan hidupnya agama. Kalau tak ada orang yang ingat mengingati satu dengan yang lain tentang kebaikan dan meninggalkan daripada perkara-perkara yang dilarang, maka orang akan lupa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kerana peringatan itu akan berikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. La ilaha illallah. Jadi kalau kita beri manfaat, orang tak dapat manfaat, orang-orang yang mendengar daripada peringatan tersebut tak mendapat manfaat, seakan-akan makna di sebalik ayat itu adalah imannya itu tidak sempurna. Kalau kita tak terkesan dengan nasihat, kalau kita tak terkesan dengan peringatan yang diberikan, seakan-akan kita perlu cek balik iman kita. Adakah kita ni benar-benar beriman ataupun sudah lemah ataupun sudah weak iman kita sehingga tidak mendapat kesan daripada apa-apa peringatan ataupun daripada apa-apa nasihat. Naam. Dan disebabkan kepentingan ingat mengingati itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang disayangi untuk mengingati daripada umat-umat mereka. Dihantar para nabi, dihantar para rasul, bukan satu, bukan 10, bukan 100, bukan 1000. Bahkan para nabi itu yang disebutkan ada sampai 125,000 orang nabi. Bahkan sebahagian ulama mengatakan lebih aula untuk kita tidak menghadkan bilangan nabi itu kerana takut-takut ada lebih daripada itu. Tapi maksudnya yang disebutkan bilangan yang paling sikit tu kurang lebih 124,000 orang para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah ni bersifat rahmah, kasih sayang kepada kita. Dia tidak ciptakan kita lepas tu bagi agama lepas tu ditinggalkan. Diberikan peringatan dengan dihantarkan Al-Quran, diberikan peringatan dengan dihantarnya para nabi dan para rasul. Dan selepas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi merupakan khatimun nabiyyin, dihantar pula pewaris-pewaris nabi di setiap zaman untuk mengingatkan kita tentang untuk kembali kepada Allah, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dihantarkan nabi dan rasul dan juga kitab-kitab bersama mereka, melainkan sebagai satu rahmat daripada Allah untuk mengingatkan kita agar kita tidak tergelincir, tak terkeluar daripada track, supaya kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berada di jalan yang betul. Naam. Dan kemudian disebutkan tentang ayat Al-Quran di sini bahawa hendaklah ada sebahagian daripada umat yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia daripada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini Imam Haddad mengatakan bahawa terkadang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang mereka daripada kemungkaran ini punya penting, sehingga di sebahagian tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mendahulukan peringatan ataupun menyebut tentang amar ma'ruf nahi munkar sebelum keimanan. Punya pentingnya. Bahkan di tempat lain sebelum menceritakan tentang mendirikan salat dan juga mengeluarkan zakat. Dan kaum Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka melampaui batas. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana mereka tidak la yatanahawna an munkarin fa'alu, dan tidak mencegah daripada kemungkaran apabila kemungkaran itu berlaku. Satu, melampaui batas. Yang kedua, mereka dilaknat sebab mereka tidak mencegah daripada kemungkaran yang berlaku. Labi samakanu yaf'alun. Maka sangat teruk
keadaan orang-orang yang bersifat demikian. Dan kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula, bukan hanya penting untuk kita takut kalau kita tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kita juga kena takut apabila ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dibiarkan orang zalim melakukan kezaliman mereka. Takut-takut bila fitnah itu datang, balak datang, musibah datang, akan umum musibah tersebut terkena kepada orang ramai. Maksudnya bila Allah Subhanahu wa taala turunkan balak, walaupun di kalangan mereka itu ada orang-orang saleh, tapi disebabkan orang saleh mungkin tak mengingatkan orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang zalim dan sebagainya, maka ditakuti mereka juga akan terkena daripada musibah tersebut. Naam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang level keimanan ataupun tingkatan ataupun pembahagian mengajak manusia kepada ataupun mencegah daripada kemungkaran. Yang paling tinggi adalah dengan mencegahnya dengan tangan, dalam erti lain, iaitu kalau orang-orang yang ada kuasa untuk memberhentikan, ataupun sebagai contoh kita, ibu ataupun ayah berada di bawah tanggungan kita anak-anak, yang mana kita mampu untuk mencegah ataupun mengajak mereka melakukan kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran, maka tugas kita, anak-anak itu merupakan tugas kita untuk kita perintah dan kita cegah mereka daripada mungkar. Tapi katalah orang yang kita nak ajak kebaikan ataupun nak mencegah daripada kemungkaran, ataupun orang yang kita nak cegah daripada kemungkaran itu bukan berada di bawah tanggungjawab kita, ataupun bukan daripada kita tidak mempunyai keizinan untuk nak mencegah mereka dengan tangan, maksudnya nak marah, nak menghukum, nak memukul dan sebagainya, memberi hukuman, maka dengan lidah. Maksudnya kita boleh nasihat, kita boleh bawa, ajak dia pergi ceramah, ataupun send dia video-video yang mana mengingatkan dia agar supaya jangan melakukan kemungkaran dan sebagainya. Dan subhanallah, sekarang ni nasihat dah terlampau banyak, bukan dah terlampau banyak lah, maksudnya boleh dapat di mana-mana. Boleh dapat nasihat daripada buku, boleh dapat nasihat daripada surat khabar, boleh dapat nasihat, ini ada artikel-artikel ustaz-ustaz dan sebagainya dekat YouTube, dekat Facebook, dekat Instagram, semua tempat ada nasihat. Maksudnya para ulama dah berusaha untuk menyampaikan pesanan ataupun dah berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. La ilaha illallah. Naam. Itu dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbih. Dan kalau kita tak ada kuasa, kita tidak ada keizinan untuk mencegah kemungkaran dengan tangan, melarang orang lain daripada melakukan kemungkaran, maka dengan lidah. Kalau tak boleh dengan lidah juga, maka dengan hati. Bila nampak perkara mungkar berleluasa dilakukan tanpa ada rasa bersalah dan sebagainya, maka kita rasa sedih dalam hati. Kita rasa sedih dalam hati, dan kata Rasulullah, itu merupakan adhaful iman yang paling rendah, dan tidak ada lagi iman selepas itu. Maksudnya kalau dengan hati pun kita rasa okey je, dah jadi norm, dosa ni dah nampak macam satu perkara yang biasa, kita tak rasa terkesan dengan dosa apabila ianya dilakukan di hadapan kita, maka itu waliyadzubillah tabaraka ta'ala tanda seakan-akan macam dah tak ada iman di dalam hati. Sebab rasa sedih dalam hati itu tanda selemah-lemah iman. Jadi maksudnya kalau dalam hati pun tak ada sedih, la ilaha illallah. Naam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah kita mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kalau tidak, ditakuti bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan azab kepada kamu. Kemudian kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu kepada Allah, akan tetapi doa kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau kita tengok Covid ni dah kurang lebih dah 2 tahun. Dan daripada awal Covid tu kita dah diajak untuk bermunajat, kita dah diajak untuk berdoa, kita dah diajak untuk buat solat hajat dan sebagainya. Walaupun kita yakin setiap daripada perkara tersebut bagi orang-orang yang diterima doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan doa mereka, sama ada
kalau tak sekarang maka akan dilambatkan. Akan tetapi kalau kita nak perhatikan tentang diri kita ni, kadang-kadang doa kita tidak diterima ada banyak sebab. Maka disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di sini, salah satu sebab yang menjadi asbab tidak diterima, tidak dikabulkan doa adalah apabila kita mengabaikan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Dan daripada sini juga kita dapat belajar bahawa orang-orang saleh, orang-orang yang sentiasa mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan perkataannya, sama ada dengan perbuatannya, ataupun sama ada dengan dia punya spiritual, dia punya macam dengan dia punya aura. Yang ini terkadang ada orang-orang saleh yang disebutkan oleh Rasulullah, idza ru'u dzukirallah, bila kita tengok mereka teringat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melihat kepada orang-orang saleh macam ni seakan-akan hanya melihat kepada mereka itu dah dakwah. Yang ini mereka tak perlu nak buka mulut untuk nak ajak orang kepada Allah, hanya dengan istiqamahnya mereka mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadi asbab orang lain terkesan dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita dapat belajar juga bahawa dakwah ataupun mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah mereka daripada kemungkaran ni ada 3 level. Level yang paling rendah tu dengan lidah, bercakap. Kadang-kadang kita tengok kan orang cakap tak ada kesan. Walaupun ianya dituntut kena buat, kena bercakap, kena watawasau bil haq watawasau bis sabr, akan tetapi itu yang paling rendah. Maksudnya kesan yang paling sikit, yang minimal akan diberikan kepada orang lain dengan ceramah tu kesan paling minimal. Kesan yang lebih tinggi daripada bercakap apa? Adalah dengan perbuatan. Maksudnya kita dengan istiqamahnya kita melakukan kebaikan menjadi asbab orang melihat kepada kebaikan. Makin ramai orang istiqamah melakukan kebaikan, makin banyak orang-orang yang mungkin tak buat kebaikan akan nampakkan kebaikan. Maka dengan itu tak sendirinya seakan-akan ianya adalah satu dakwah kepada kebaikan. Kita tunjukkan akhlak yang baik walaupun dekat luar, ataupun maksudnya kalau orang yang tunjukkan akhlak yang baik di zaman banyak kerosakan akhlak, maka orang lain akan terkesan. Sebab banyak orang tak ada akhlak, tengok orang ni akhlak dia luar biasa, mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah dan sebagainya, maka orang akan dapat tahu orang ni lain macam, dia tak sama dengan orang lain. Ini bila orang berinteraksi dengannya, nampak perbezaan orang ini dengan orang-orang biasa di luar. Maka itu sebagai satu dakwah juga, walaupun bukan dengan perkataan, akan tetapi dengan akhlak, dengan adabnya, dengan perbuatannya, maka kesannya lebih dalam daripada perkataan. Sebab tu kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri majlis ilmu ataupun majlis zikir, kita mempunyai anak ataupun pengikut dan sebagainya, cara yang lebih afdal untuk kita mengajak mereka kepada Allah adalah dengan istiqamahnya kita lakukan amalan. Jadi mereka sentiasa melihat kita melakukan kebaikan, mereka lihat bagaimana kita menghindarkan diri daripada tergelincir daripada melakukan maksiat, sama ada daripada perkataan ataupun perbuatan ataupun daripada tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Maka mereka akan belajar daripada kita, tengok bagaimana berinteraksi dengan keadaan dan sebagainya. Dan lebih tinggi daripada itu yang saya sebutkan tadi, idza ru'u dzukirallah, orang-orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanda penerimaan daripada amal ibadah mereka, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka, tanda-tanda pengkabulan Allah terhadap mereka itu dapat dilihat pada wajah mereka. Tanda-tanda mereka banyak sujud, tanda-tanda mereka banyak menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lihat. La ilaha illallah. Bagaimana pula kalau orang dapat melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu para ulama sangat menggalakkan untuk kita berusaha sedaya upaya untuk doa merayu agar supaya Allah rezekikan kita untuk melihat kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajah orang salih biasa, idza ru'u dzukirallah, kalau tengok wajah mereka dapat ingat Allah, tengok wajah Rasulullah kif. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tentang perkara tersebut, dan Nabi pesan, kata kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah, wahai Aisyah, celakalah bagi orang-orang yang tak dapat melihat wajah aku pada hari kiamat. Bukan hanya hari kiamat, kalau kita dapat tengok sekarang lebih ahsan, makin cepat kita dapat lihat wajah Rasulullah lebih baik. Disebutkan dalam pepatah, ya laitani
ya laitahu khassani bi ru'yati wajhin dzala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Alangkah indahnya kalau Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada aku untuk melihat satu wajah yang mana apabila terlihat wajah tersebut segala kecelakaan akan hilang. Maksudnya dengan kita melihat wajah Rasulullah akan menjadi asbab untuk mendatangkan kebaikan dalam hati, kebaikan kepada adab kita, kebaikan dalam kita punya akhlak, kebaikan dalam segala amalan yang kita lakukan. La ilaha illallah. Naam. Jadi itu 3 martabah ataupun 3 tingkatan daripada dakwah. Yang paling rendah sekali adalah berdakwah dengan perkataan, akan bukan bermakna perlu ditinggalkan. Maksudnya walaupun sebanyak mana kita lakukan daripada mengajak manusia kepada kebaikan ni dengan perkataan, dengan ceramah, dengan kelas agama dan sebagainya, akan tetapi perkara yang lebih penting untuk diusahakan bagi orang-orang yang menyibukkan diri untuk mengajak manusia kepada kebaikan itu adalah dengan memperbanyakkan amal ibadah. Sebab apa? Kesan dalam perkataan tu hanya akan datang apabila perkataan itu dihiasi dengan cahaya. Maksudnya orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran ni, kalau hati dia kosong, tak ada cahaya, seakan-akan perkataan tu tak akan masuk. Perkataan yang keluar daripada lidah dia tu tak akan disaluti dengan cahaya, yang mana cahaya tu yang akan bawa untuk masuk ke dalam hati orang lain. Contohnya ada kereta tapi tak ada minyak, tak boleh berjalan kan. Jadi minyak kepada para pendakwah adalah amal ibadah mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan istiqamahnya mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ akan membawa kesan. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Bayyinah juga, bahawa antara poin yang disebutkan di situ bahawa orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan ni nak nampak kesan dia adalah mereka mempunyai hubungan yang kuat dengan Al-Quran. Makin kuat hubungan mereka dengan Al-Quran, makin kuat hubungan mereka dengan Allah, makin kuat hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya akan menjadi asbab mudah untuk orang terima. La ilaha illallah. Disebutkan satu cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, dia punya kalam orang kata tak adalah macam bombastik dan sebagainya. Dia cakap benda-benda biasa. Anak dia belajar agama, bagi ceramah penuh eloquent, tapi anak dia bagi ceramah setengah jam, 1 jam, orang tak terkesan. Syekh Abdul Qadir Jailani sebut satu line, orang menangis. Seakan-akan nak tunjukkan bahawa ini yang dimaksudkan ataupun yang menjadi asbab Allah menerima daripada dakwah tersebut bukanlah dengan kefasihan bertutur, akan tetapi dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri orang tersebut. Begitu juga para ulama menyebutkan, sebab itu kalau ikut logiknya, di antara Nabi Musa dengan Nabi Harun, yang sepatutnya dipilih menjadi Nabi Harun dulu, kemudian baru Nabi Musa. Sebab apa? Sebab Nabi Musa masa dia kecil kan, dia termakan arang. Jadi sebab tu dia macam starter, dia tak boleh nak sebut dengan jelas sangat, ataupun perkataan dia tu tak berapa jelas. Akan tetapi dia dipilih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Nabi. Kemudian dia berdoa agar supaya dijadikan Harun akhi, jadikan dia punya adik sebagai Nabi untuk membantu dia dalam berdakwah. Jadi nak tunjukkan bahawa terkadang walaupun orang itu tak mampu untuk nak bertutur dengan fasih, akan tetapi apabila Allah nak gunakan dia untuk kerja agama, terkadang dia akan dipilih untuk berdakwah dan sebagainya. Disebutkan tentang Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad ni salah satu daripada guru kepada guru kami, iaitu guru kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, guru kepada Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri. Beliau ni orang yang tak banyak bercakap. Dia punya dakwah ni bukan dengan perkataan sangat, walaupun dengan berkat beliau kurang lebih 200-300 ribu orang di Afrika telah masuk Islam di tangan beliau. Satu orang dapat masuk Islam, tangan kita pun kita dah sujud syukur dah. Ni ratusan ribu orang masuk Islam dengan tangan dia. Dan ceramah dia biasa, pendek, akan tetapi akhlak yang dia tunjukkan ataupun cara dia berdakwah itu lebih kepada dia punya interaksi dengan orang, sehingga ramai orang masuk agama Islam di tangan beliau. La ilaha illallah.
Nah, tadi kita sebutkan tentang kalau meninggalkan, mencegah daripada kemungkaran dan meninggalkan mengajak manusia kepada kebaikan, ditakuti doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada waktu yang sama kita harapkan dengan kebersamaan kita, collectively kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diharapkan ada di antara kita ni yang mustajabud doa, orang-orang yang diterima, dikabulkan doa ini. Maka dengan berkat mereka doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, sesungguhnya kamu diberikan pertolongan, kamu diberikan rezeki dengan keberkatan ada orang-orang lemah di kalangan kamu. Maka jangan kita rasa amalan kita baik ataupun disebabkan doa yang kita panjatkan ataupun dengan qiyamul lail yang kita lakukan, doa diterima dan sebagainya. Bahkan kita patut rasa dengan keberkatan orang lain kita diberikan kemudahan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan khususnya di bulan Ramadan, seperti yang diingatkan di bulan Rejab dan di bulan Syaban, doa sahaja dengan perkataan kurang kuat. Seperti mana berdakwah ini dengan perkataan saja tak kuat, perlu dilakukan dengan amalan, dengan ibadah. Begitu juga doa sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dilakukan perkara-perkara yang menjadikan sebab doa itu diterima pun tak jalan. Antaranya pastikan makanan itu halal, antaranya pastikan kita tak tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, pastikan kita tak tergolong daripada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Kerana orang yang memutuskan tali silaturahim dilaknat oleh Allah, orang-orang yang dilaknat tak diterima doa mereka dan sebagainya. Kalau kita ada hak-hak yang perlu dipulangkan kepada tuannya, maka kita pulangkan hak orang tersebut dan sebagainya. Maka dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amal ibadah kita, ini akan menjadi asbab juga untuk diterima, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kadang-kadang bulan puasa kita berpuasa tapi ada yang berpuasa tapi tak sembahyang. Kadang-kadang bulan puasa ada yang solat tarawih tapi solat fardu diabaikan dan sebagainya. Maka dia punya prioriti tak betul. Prioriti tak betul menjadi sebab kepada amal ibadahnya ataupun mengundang musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan menjadi satu lagi asbab menjadi penghalang untuk doa kita diterima adalah kalau kita tak berterusan, kalau kita berterusan waliyazubillah melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita berdoa tapi kita tidak berhenti dari melakukan maksiat, ataupun kita bertaubat akan tetapi kita masih lagi sengaja berterusan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fadilah, kelebihan orang-orang yang berdakwah ataupun yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia daripada kemungkaran. Fadilat dia apa? Fadilat dia akan dapat pahala selain daripada mengerjakan, menjadikan asbab orang lain terselamat. Yakni orang dia fardu kifayah. Jadi kalau sebahagian melakukan, orang lain yang tak lakukan terselamat daripada dosa. Tapi kalau orang ni tak lakukan, sebahagian ni tak lakukan, orang lain semua akan berdosa disebabkan tak ada siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dengan adanya golongan yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia kepada kemungkaran, kita patut bersyukur kepada mereka. Contohnya kita tak mampu untuk melakukan, mereka lakukan bagi pihak kita, kita bersyukur kepada mereka kerana disebabkan mereka kita terselamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tak mampu untuk bantu mereka dalam apa keadaan, dalam apa-apa cara, mungkin kita boleh berdoa untuk mereka. Kita berdoa, ya Allah, jadikan orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia kemungkaran, diberikan kemudahan dalam urusan mereka dan sebagainya. Paling kurang kita doakan untuk mereka. Jangan pula kita jadi di galangan orang-orang yang ada orang mengajak manusia kepada kebaikan dan sebagainya, kita cakap apa orang ni tak betul apa semua, apa yang mereka lakukan tak ikut, kita cari salah dia.
Jangan sampai kita jadi orang-orang yang macam tu. Jadi orang yang tak melakukan amal ma'ruf nahi munkar takkan dapat pahala, takkan dapat fadilah. Tapi orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, mereka akan dapat pahala, dan mereka menjadi asbab orang lain juga terselamat daripada mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad meneruskan dengan mengatakan, yang wajib atasmu apabila anda melihat seseorang yang meninggalkan yang baik ataupun yang membuat suatu mungkar, ialah anda memberitahunya bahawa yang ditinggalkannya itu adalah baik atau yang dibuatnya itu adalah mungkar. Jika dia tidak membuat apa yang anda terangkan kepadanya, maka hendaklah anda menasihatinya dan mengingatkan balasan Tuhan ke atasnya. Jika dia masih enggan menerima juga, maka wajiblah atasmu berkeras terhadapnya dengan memukulnya jika berdaya, dan memecahkan alat mainannya yang haram itu, atau memecahkan gelas araknya, atau mengembalikan barang rampasan itu dari tangannya dan menyerahkannya kepada pemiliknya. Martabat ini tiada dimiliki sesiapa pun kecuali orang yang mempergiatkan diri semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang mendapat keizinan dari penguasa negara. Adapun dua martabat yang terdahulu tadi, maksudku dengan memberitahu orang yang melanggar perintah itu dan menasihatinya, maka yang demikian itu hanya dibuat oleh sama ada seorang jahil yang buta tuli ataupun seorang alim yang keterlaluan. Dan ketahuilah bahawa menyuruh berbuat baik itu adalah wajib, dan mencegah yang haram juga wajib. Dan ketahuilah bahawa menyuruh berbuat baik itu adalah wajib. Maksudnya yang wajiblah, menyuruh melakukan perkara yang wajib adalah wajib, dan mencegah yang haram juga adalah wajib. Manakala menyuruh yang sunat dan mencegah yang makruh, hukumnya mustahab, iaitu dituntut. Wahai saudaraku, jika anda menyuruh seseorang berbuat baik atau anda mencegahnya dari berbuat mungkar, namun orang itu tidak mahu mengikut suruhanmu, maka hendaklah anda segera memisahkan diri dari tempat yang dilakukan mungkar itu dan meninggalkan orang yang melakukan dosa itu sehinggalah dia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dekat sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengajarkan kita adab dalam berdakwah, dalam mengajak manusia kepada Allah, dalam mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Orang yang mengajak manusia kepada kebaikan ini perlu bersifat rahmah, seperti mana Nabi SAW diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku diutuskan melainkan sebagai rahmat ke sekalian alam. Dalam hadis lain Nabi SAW, ana rahmatun muhdah, aku merupakan hadiah yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Naam. Maka dengan adanya sifat rahmah, barulah mudah orang untuk menerima daripada ajakan ataupun apa yang disampaikan. Kalau kita mengajak manusia dengan kekerasan, maka orang lebih berpaling daripada orang akan menerima. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah terhadap kamu wahai Rasulullah Muhammad. Ini rahmat Allah kepada Rasulullah apa? Diberikan segala sifat-sifat yang mulia, diberikan sifat-sifat akhlak-akhlak yang mulia, diberikan adab-adab yang mulia, sehingga mudah untuk orang lain menerima daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila kita mengajak manusia kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, perlu dengan bersifat lemah lembut, perlu dengan sifat kita kasihan kepada orang tersebut. Maka itu pun ada step dia, maksudnya macam mana sebelum kita nak ajak orang kepada kebaikan, perlu untuk kita ambil hati dia dulu. Hanya bila dia dah suka kita, baru kita ajak dia kepada kebaikan. Sebelum dia suka, maka dia usaha tu untuk nak suruh dia sukakan kita. Bukan sebab dia nak suruh dia suka kita, tapi supaya dia dengar apa yang kita nak sampaikan, supaya dia akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia. Bukan nak suka kita sebab kita nak dia suka kita, supaya dia mudah menerima apa yang kita nak sampaikan, sehingga kalau dia terima apa yang kita sampaikan itu, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia. Jangan pula kita salah faham nak suruh orang suka kita sebab nak dia puji kita, nak dia agung kita. Lah, tu bukan tujuan. Tujuannya agar supaya dia dapat dengar
kebenaran yang disampaikan itu dengan hati yang terbuka, dengan perasaan gembira dan ingin menerima dan mendengar apa yang disampaikan. Sebab kebiasaannya orang tak akan dengar apa nasihat daripada orang yang tak suka. Kalau orang yang tak suka, walaupun benda yang dicakap tu betul dan tepat, short and sweet pun dia tak akan dengar. Sebab dia tak suka. Sebab dia tak suka. La ilaha illallah. Naam. Dan salah satu daripada kebaikan yang turun dengan berlakunya amar ma'ruf nahi munkar, iaitu bila kita ajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, maka kalau diorang ikut, maksudnya bila dia melakukan ketaatan, maka apa yang akan berlaku apabila orang melakukan ketaatan? Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sesuatu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa maksudnya dilakukan kebaikan, dia tinggalkan kemungkaran. Takwa itu bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh meninggalkan kemungkaran. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kami akan bukakan keberkatan, ataupun kami akan bukakan pintu langit yang mana melaluinya akan turun keberkatan daripada langit dan di bumi, dan daripada bumi. Maka kalau kita nak keberkatan turun kepada kita, kepada penduduk kita, kepada ahli qaryah kita dan sebagainya, salah satu cara adalah dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang juga mentaati perintah Allah, sehingga dengan perkara tersebut akan turun rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, kita penat je, kononnya nak cari ketenangan, nak carikan kesenangan, nak carikan kejayaan dengan kerja kuat dan sebagainya. Kita ingatkan dengan dipermudahkan iaitu dengan banyak rezeki dan sebagainya akan datangkan ketenangan. Ketenangan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kunci untuk mendapat ketenangan daripada Allah adalah dengan kita mentaati perintah Allah. Makin banyak, makin sempurna kita taat perintah Allah, maka akan makin banyak rahmat yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengkufuri ataupun tak taat perintah Allah setelah Allah Subhanahu wa taala beri kita macam-macam nikmat, juga kita akan diazab. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar menjadi asbab tak turun rahmat dan berkat. Tak mensyukuri daripada nikmat Allah setelah diberikan kesenangan dan setelah diberikan ketenangan pun menjadi asbab dicabut daripada nikmat tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Ni terkait dengan Covid sikit. Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan, dikata Allah Subhanahu wa taala jadikan satu tempat itu, satu penduduk itu, satu kampung, satu daerah aman, damai, tentram, yang mana rezeki mereka itu datang mencurah-curah daripada setiap tempat. Ya'tiha rizquha min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Maka mereka mengkufuri nikmat Allah. Rezeki mudah dapat, diorang tak bersyukur. Hidup di tempat yang tenang, tak bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala tarik balik, ataupun Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka kepedihan ataupun memakaikan pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan mereka tidak mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal kita tenang sebelum Covid, tiba-tiba bila Covid semua orang takut. Semua orang jadi fobia, nak keluar rumah pun takut, nak pergi masjid pun takut, nak pergi mana-mana takut. Alhamdulillah sekarang ni seakan-akan kita dah kembali kepada somewhat kembali kepada sebelum ni. Dah boleh sikit berkumpul, dah boleh sikit makan dalam dulang dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat tersebut kembali kepada kita. Amin, Allahumma amin. Jadi sebelum ni tenang, during Covid jadi takut. Sebelum ni aman, tiba-tiba jadi gelisah. Sebelum ni rezeki mudah dapat, tiba-tiba susah untuk nak mendapat rezeki. Tanah sebelum ni subur, tiba-tiba jadi kering ataupun kemarau ataupun susah untuk. Tidak berlaku semua ini kecuali disebabkan apa yang dilakukan oleh perbuatan manusia.
Naam. Kemudian yang terkait juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan asbab keamanan, asbab diberikan pertolongan. Tadi saya sebutkan tentang orang-orang yang lemah. Dalam hadis lain Nabi jelaskan pula siapa orang-orang lemah ni. Nabi menyebutkan bahawa laula syuyukhun ruk'a wa atfalun rudda wa hayawanun rutta la sallallahu alaikumul azab bin indih. Kalau bukan kerana orang-orang yang uzur ataupun orang-orang yang dah berumur berterusan dalam beribadah, iaitu mereka sujud, mereka rukuk walaupun dalam keadaan susah, tapi mereka masih lagi melakukan ibadah dan sebagainya. Bahkan dekat Kota Tarim tu, kat Hadramaut, ada orang yang uzur, dah berumur, hari-hari pergi ke masjid dengan apa? Dengan wheelbarrow, apa tempat yang angkat simen tu kan. Mereka diletak, anak dia ataupun pembantu dia carry dia, letak dekat atas tu, tolak sampai ke masjid. Kemudian 5 waktu, la ilaha illallah. Apa alasan kita untuk tak pergi ke masjid? Kereta ada, alhamdulillah. Duit untuk nak bayar kereta ada, alhamdulillah. Duit untuk nak isi minyak ada, alhamdulillah. Motor pun ada, kaki pun ada. Kalau tak boleh nak ni, tak ada alasan. Orang yang sakit tak ada kaki, boleh diletakkan di atas wheelbarrow untuk dibawa untuk solat fardu di masjid. Naam. Jadi kalau bukan kerana orang-orang tua yang masih lagi berterusan dalam amal ibadah mereka, wa atfalun rudda, dan kalau bukan kerana anak-anak kecil yang masih menyusu, dan kalau bukan kerana binatang ternakan yang berternak, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat untuk menurunkan azab ke atas muka bumi ini. Waliyadzubillahi tabaraka taala. Takkan tetapi disebabkan mereka ni orang-orang tua, anak-anak kecil, haiwan-haiwan ternakan dan sebagainya, disebabkan itu Allah berikan rahmat kepada kita ni yang tak tergolong daripada apa yang disebutkan dalam hadis. Orang-orang yang berumur, mereka mendapat perhatian khusus daripada Allah Subhanahu wa taala sebab mereka dah berumur. Anak-anak kecil mendapat perhatian daripada Allah sebab mereka tak ada dosa, dan disebabkan mereka ini terhalang musibah. Jadi yang menjadi asbab turunnya musibah ni siapa? Orang-orang yang sihat, orang-orang yang muda, orang-orang yang rasa dia ada kerjaya, ada duit, ada tu, ada ni. Terkadang mereka inilah yang melampaui batas. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu dia melampaui batas apabila dia merasakan kesempurnaan ataupun dia rasakan diri dia tu cukup untuk nak sustain diri dia sendiri. Selagi mana dia masih lagi memerlukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak akan rasa, dia tak akan melampaui batas. Tapi bila dia rasa dia tak perlukan Allah, waliyadzubillahi tabaraka. Jadi macam mana nak didik dalam hati kita ni, walaupun kita ada duit, walaupun kita ada kerja, walaupun kita ada kerjaya, walaupun kita ada apa-apa pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak bergantung sedikit pun dengan apa yang kita ada, bahkan kita bergantung 100% dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ada macam-macam, tapi apa-apa kita nak lakukan, kita istikharah dengan Allah. Walaupun kita nak lakukan apa-apa, kita minta salat hajat agar supaya dipermudahkan urusan kita, walaupun kita tahu dengan apa yang kita ada tu, apa yang kita nak boleh lakukan. Kita ada duit, kita ada kekuatan, kita ada kemahiran, kita ada kepakaran, kita ada orang-orang yang kita kenal untuk bantu kita. Akan tetapi walaupun despite all that, kita punya kebergantungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Itu yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita. La ilaha illallah. Sebab bila kita tak tanam perkara tu yang kadang-kadang ujian datang untuk Allah nak ingatkan kita. Untuk Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan kita. Waliyadzubillahi taala. Jadi ujian datang daripada orang-orang, ujian datang disebabkan orang-orang yang merasakan dirinya cukup, sehingga mereka melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi betapa untungnya anak-anak muda yang mana mereka ini walaupun mereka berkerjaya, mereka ada segala-galanya, akan tetapi mereka tak lupakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya, alangkah untungnya orang-orang yang berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sewaktu mereka muda. Sebab tu dekat akhirat nanti akan tanyakan tentang umur secara umum, akan tetap ditanyakan tentang usia muda secara khusus. Apa kamu lakukan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sewaktu kamu muda?
Jadi kalau kita waktu muda kita dapat taat perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang terbaik. La ilaha illallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di kalangan malaikah, anak-anak yang membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu al-mutabadzil syababahu min ajli anta indi ka ba'dhi malaikati, yakni wahai anak-anak muda yang meninggalkan nafsu syahwatnya dan membelanjakan ataupun menggunakan usia mudanya itu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, kamu di sisi aku seperti sebahagian daripada malaikat-malaikat aku, kata Allah. Maksudnya seakan-akan tak melakukan dosa langsung dan sentiasa menyibukkan diri dengan ketaatan. Dan macam mana kita sebagai ibu bapa nak tarbiyah anak-anak itu agar supaya mereka dapat membesar dalam keadaan mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kita ada kunci dia, kita boleh jadi sebab untuk hati mereka itu cenderung kepada kebaikan dan tidak cenderung kepada keburukan. La ilaha illallah. Naam. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini juga penting kerana ianya membetulkan fikiran manusia-manusia yang berfikiran sontang, yang berfikiran crooked ataupun tak straight lah. Maksudnya bagi mereka yang betul itu salah, yang salah itu betul. Yang dirasakan kebebasan itu pada hakikatnya bukan kebebasan, yang bukan kebebasan itu dirasakan sebagai satu kebebasan. Sebab tu penting untuk kita ingat memperingati satu dengan yang lain agar supaya mereka berada di jalan yang lurus. Kalau dibiarkan, maka makin lama makin sengit, jadilah terbalik. Jadi terbalik, waliyazubillah tabaraka wa taala. Sampai zaman sekarang ni orang yang tak baik itu dah dianggap sebagai baik, dan orang yang baik itu dianggap sebagai tak baik. Punya dah jauh dia punya alignment tu, sampai dah jadi macam tu, waliyazubillah tabaraka wa taala. Yang mana pada hakikatnya kebebasan itu pada hakikatnya tidak akan membawa kepada kezaliman. Dan kezaliman itu salah satu dia punya definisi dia, wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Meletakkan perkara pada bukan tempatnya. Itu zalim. Kemudian berapa banyak orang yang melaungkan kebebasan, tapi dalam melaungkan kebebasan tersebut dia menyakiti orang lain, dia menzalimi orang lain, dia menghina orang lain, dia merendahkan orang lain dan sebagainya. Maksudnya daripada segi peri kemanusiaan pun dah lari, apatah lagi daripada segi agama. Daripada segi kemanusiaan pun dah lari, apatah lagi daripada segi agama. Sebagai contoh, nak buat baik tapi dengan jalan yang salah, nak tolong orang tapi dengan cara merompak dan sebagainya. Maka tu fikiran-fikiran yang perlu untuk diingati ataupun dibaiki. Allahu Akbar. Sehingga disebutkan dalam pepatah, kebebasan kita ini terbatas dengan kebebasan orang lain. Kebebasan diri kita ni terbatas dengan kebebasan orang lain. Sebagai contoh, kita nak bawa kereta kan, kita beli kereta, kita ada duit, kita nak beli kereta, tapi kita tak nak ikut undang-undang jalan raya. Cakap, suka hati aku lah kan, aku punya kereta, nak bawa 200 ke, nak bawa 300 ke, kenapa orang nak kacau? Aku yang beli tayar, aku yang bayar minyak, aku yang beli kereta. Suka hatilah. Tak boleh. Kita ada JPJ, kita ada polis. Supaya apa? Supaya orang lain tidak mendapat keburukan daripada asbab kita nak jalankan kebebasan kita. Begitu juga dengan rumah, begitu juga dengan kehidupan kita lah. Senang kata, kita punya our life, we do what we want lah, kata kononnya. Tapi kita terbatas dengan setiap perkara. Kita nak pergi mana-mana, walaupun kita ada kebebasan, nak pergi negara lain kena ada sempadan dan sebagainya. Diletakkan segala rules and regulation itu supaya orang lain dapat ikut dan mereka ada kebebasan mengikut kadar masing-masing. Tapi kalau kita nak kebebasan lebih daripada apa yang diberikan, maka kita akan menzalimi orang lain. Sebagai contoh, kadang-kadang kita ada rumah, kita agama Islam kan, kita rasa macam bersemangat, malam-malam raya tiba-tiba malam-malam kita pasang kuat-kuat Al-Quran, jiran dalam compound rumah kita, tapi kita buka full blast.
akan menyusahkan orang lain, orang yang bukan Islam dan sebagainya, maka perlu diluruskan. Kadang-kadang idea kebebasan itu tidak difahami dengan sebenarnya, sehingga ia ini mendatangkan kezaliman, kesusahan kepada orang lain. La ilaha illallah. Orang zaman sekarang dia nak ubah diri dia. Allah dah bagi dia mata, dah bagi dia hidung, dah bagi dia tubuh badan yang seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak puas hati, jadi dia buat tughayyir khalqallah, mengubah daripada rupa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih teruk daripada itu, mengubah daripada jantina, waliyad billahi tabaraka wa taala. Maka di situ bukan kebebasan kita untuk melakukan perkara tersebut. Badan ni hanyalah amanah daripada Allah. Yang keluarkan kita daripada perut ibu adalah Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang berikan kesihatan, Allah yang membesarkan kita dan sebagainya dengan segala inayah, perlindungan dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita dah besar, kita rasa kita dah ni, kita boleh choose apa kita nak. Kebebasan kita itu berada pada had yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih daripada itu. La ilaha illallah. Jadi mengingatkan manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran juga salah satu daripada hikmahnya adalah agar supaya orang-orang yang berfikiran songsang ni dapat kembali ke pangkal jalan. La ilaha illallah. Bukan untuk nak menyekat kebebasan, tapi agar supaya mereka tahu apa itu benar, apa itu salah. Dan benar dan salah, baik dan salah, hak dan batil, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Yang baik itu apa yang Allah dan Rasul cakap baik, yang salah itu adalah apa yang Allah dan Rasul cakap salah. Bukan bergantung kepada akal fikiran, bukan bergantung kepada logik, bukan bergantung kepada undang-undang negara, bukan bergantung kepada adat, kebiasaan dan sebagainya. Yang baik itu adalah apa yang dikatakan Allah baik, yang salah itu adalah, yang baik adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasul sebagai baik, yang salah itu apa yang dikatakan Allah dan Rasul sebagai salah. La ilaha illallah. Naam. InsyaAllah kita berhenti dekat sini dulu. Nanti baru kita masuk tentang dan adab-adab daripada mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Kita akan sambung balik baca daripada yang wajib atasmu apabila anda melihat seseorang itu, muka surat 130. insyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan tahun ini yang terbaik, bahkan dijadikan saki-baki daripada bulan Ramadan ini yang lebih baik daripada apa yang telah kita lalui daripada awal Ramadan sehingga kepada hari ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambah semangat kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, dan moga-moga ianya berterusan. Kita tak nak jadi hamba Ramadan sahaja, akan tetapi moga-moga kesan daripada amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, salah satu tanda pengkabulannya adalah kita mampu untuk meneruskan daripada amal ibadah tersebut selepas bulan Ramadan. Di malam raya kita bertakbir mengagungkan Allah, dan bagaimana kita nak takbir itu bukan nak hanya mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita nak mengagungkan Allah dengan hati kita, sehingga tidak ada perkara yang lebih penting dan lebih utama daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita rasa macam apa-apa yang kita nak buat kita dahulukan. Bila Allahu Akbar maksudnya apa yang Allah nak itu yang didahulukan dan sebagainya. Dan juga di hari raya kita jaga adab-adab daripada makan dan sebagainya, walaupun banyak hidangan yang sedap-sedap, tapi kita tak lupa juga, iaitu yang ini tak ada bekas yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang dipenuhkan. Jadi hatta pada hari-hari gembira kita tak lupa, maksudnya kita jamah sikit-sikit, tapi jangan sampai kita khalas dah raya dah boleh makan puas-puas, sampai first day raya je terus sakit. Pergi ziarah sekarang ni alhamdulillah dah boleh ziarah sana sini, 3-4 rumah, setiap rumah kita bantai sampai dah tak boleh nak makan, obat dia sakit perut. Main fak. Kita dah penat-penat puasa 30 hari. Sekarang ni kita nak cuba kontrol, yakni kita makan
kita makan, tapi kita berpada-pada daripada makanan. Kerana apa? Kerana kita tahu kita punya matlamat mendekatkan matlamat hidup di atas dunia ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tahu setiap daripada gerak-geri kita. Kita kurangkan makan bukan kerana nak orang tengok, tapi kita kurangkan makan kerana kita ada tujuan. Kurangkan makan agar supaya akal fikiran kita itu sentiasa fikir akan Allah, tak lupa, tak lalai daripada Allah. Tubuh badan kita sentiasa ringan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kalau kita boleh istiqamah bilangan rakaat yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita cuba continue selepas bulan Ramadan sebanyak yang mungkin, sebanyak yang kita mampu. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala apabila melihat kesungguhan kita diberikan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Dan sebelum saya akhiri, saya minta maaf apa-apa kekurangan sebelum ni, mohon dimaafkan. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati daripada ilmu kita, amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, moga-moga diterima oleh Allah dan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amalan kita daripada awal Ramadan sehingga sekarang, seperti mana dilipat kali gandakan ganjaran di malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام sama-sama kosong-kosong insyaAllah. Kat KL insyaAllah. Mak dengan mak mertua kat KL. Marhaba. Okey, syukran. Jazakallah khair. Zahid pada dunia, patutnya zuhud lah. Zahid tu zuhud lah. Zahid tu orang yang zuhud. Zuhud lah. InsyaAllah. Okay, doakan.